Kita mulakan pengajian malam ini dengan kita sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalin nas wa tilka amsalin nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada Gunung Ganang, nescaya Gunung Ganang itu tunduk dan patuh serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kepada manusia, mudah-mudahan manusia itu berfikir. Insya-Allah. Yang hormati silakan Fadil Tuan Imam, seterusnya silakan Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita. Kalau asar tadi kita dah habis lah kan? Dah habis lah kita takbir kan? Kalau takbir dah habis lah, raya pun dah habis. Ada raya ke? Raya pun dah habis kan? So kita sambunglah pengajian kita di muka surat 265, betul tak? 265 masih lagi dalam tajuk hari itu, beriman pada malaikat hari itu, percaya pada malaikat. Dan kita berada di muka surat 265, permusuhan manusia dan syaitan. Permusuhan manusia dengan syaitan. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dar amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan manfaat ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Apa katanya? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Bila engkau membaca Quran, dia fi'il madi ni, tapi berzaman hal ataupun istiqbal. Fa iza qara'tal Qur'an, apabila engkau nak baca Quran. Asal fi'il madi ni dia berzaraf madi lah, zaraf yang telah berlaku. Kerana qara'a ni fi'il madi. Qara'ta asalnya qara'u, qara'at, qara'ta, qara'na, qara'ta. Nampak? Qara'ta. Fa iza qara'ta Quran, apabila engkau telah baca Quran. Asal maknanya kalau fi'il madi apabila engkau telah baca Quran. Apabila engkau telah baca Quran. Fa iza qara'tal Quran, kerana qara'ta ini adalah fi'il madi.
Kalau fi'il madhi sepatutnya kita terjemahkan, maka apabila engkau telah baca Quran. Sekarang ni belum baca lagi, kita nak baca Quran. Maknanya fi'il madhi berzaman istiqbal. Kan fi'il madhi berzaman akan datang. Mana belum baca lagi. Sama juga seperti qad qamati shalah. Qad qamati shalah. Qad qamati shalah. Qama tu fi'il madhi. Dan sungguh telah didirikan sembahyang. Sembahyang belum didirikan lagi. Baru qamat. Baru qamat kan. Sembahyang belum buat lagi. Tapi dia letak situ fi'il madhi. Fi'il mana perbuatan telah berlaku. Qad qama, 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 qamu, qamat. Qamata, qumna, qumta, qumtuma, qumtum, qumti, qumtuma, qumtunna, tunna, kuntu, kunna, qumtu, qumna. Kan? Jadi kalau ikut terjemahan tu, maknanya sembahyang telah didirikan. Kan? Tapi fi'il madhi dipalingkan kepada zaman istiqbal, zaman akan datang, mana belum solat lagi. Sama juga fa iza qara'atal Quran. Bila engkau telah baca Quran, Quran tak baca lagi, baru nak baca Quran. Fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Syaitan yang direjam, syaitan terkutuklah. Yang mana kita tahulah syaitan inilah musuh kepada manusia, dan memang ada perjanjian lah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memusuhi manusia sampailah pada hari kiamat. Tuan-tuan. Dan syaitan ni ada banyak dia punya nama-nama syaitan lain lah. Anak beranak pinak dah banyak tu kan. Contohnya antara nama-nama syaitan yang lain seperti Zalitun. Zalitun kan. So jangan letak nama anak Zalitun. Zalitun. Zaitun boleh lah, Zalitun tak boleh. Zalitun maknanya syaitan yang menyuruh manusia gemar boros berbelanja tanpa had. Syaitan yang suka menyuruh manusia berbelanja boros berbelanja tanpa had. Dan fikiran hanya ingat kepada makan minum je. Dia fikir nak makan minum, makan minum, makan minum. Itu dikatakan syaitan Zalitun. Kemudian yang kedua, syaitan watin. Syaitan watin, W-A-T-I-N, watin. Tugasnya mendekati manusia yang sedang ditimpa musibah agar berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang timpa musibah tu, dia datanglah. Kan? Dia katalah Allah Ta'ala ni zalim, Allah Ta'ala tak adil lah dengan aku. Dia mempengaruhi manusia lah, goda manusia yang ditimpa musibah. Kena ketahuilah musibah ni semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syaitan a'war. A'war. A'war I-E-W-R. A'war. Tugasnya menggoda raja dan orang besar agar zalim. Rasa takabur dengan jawatan, kemudian membiarkan rakyat tanpa dibela. Dan tak suka mendengar nasihat ulama. Dia tak suka mendengar nasihat ulama. Dan malah kadang mempelekehkan Islam, mempelekehkan ulama itu sendiri. Menghias perempuan agar lelaki segera tergoda, dan menggoda wanita agar mendekati lelaki yang dilihat menarik. Dikatakan a'war, syaitan a'war. Kemudian yang keempat, syaitan namanya hafaf. Hafaf bukan ha pedas, tapi ha gulung. Ha gulung kan. Ha alif fa, ha fa alif fa. Kalau ha pedas tu, hafaf tu dia penjaga, pemelihara. Hafaf kan pemelihara. Ni bukan yang ha pedas tu, ha gulung. Ha fa alif fa. Hafaf. Apakah tugasnya? Mengajak manusia buat maksiat.
ngajak manusia buat maksiat, lepas tu suka minum arak, kan, arak, toddy, benda lah, brandy kan, macam tu. Tinggal pula cerita labu-labi kan. Cerita labu-labi tu tak? Kan labu jadi cowboy, labu-labi dengan jadi cowboy tu. Okay, dia nak minum susu. Apa kata Haji Bakil dia kata? Cowboy mana boleh minum susu, tak? Tak. Cowboy minum susu pula. Baik. Kemudian suka minum arak dan juga popoya. Kemudian murrah. Murrah tugasnya mendekati ahli muzik agar selalu lalai dan leka dan melekakan pula para pengikut mereka. Kata murrah. M-U-R-R-H, murrah. Tugasnya mendekati ahli muzik. Kan orang suka muzik lah. Agar menyebabkan orang yang dengar muzik tu lalai. Dia pun lalai sekali. Dia sibuk dengan muzik, lalai lah. Dan leka lah. Malah meleka ke orang lain. Kemudian suka mengganggu ahli ibadah semasa sedang berwuduk. Tengah wuduk, tiba-tiba dia datang. Dia timbulkan wawas ketika wuduk kan. Itu murah lah tu. Bukan pemurah. Pemurah lain. Ni syaitan namanya murah. Murah. Dia suka mengganggu ahli ibadah semasa sedang berwuduk agar membazirkan air. Yang ini menggunakan banyak air untuk berwuduk. Dia timbulkan was-was lah ketika tak wudu tu. Okay. Kemudian apa lagi? Masud. Masud tugasnya menyuruh manusia supaya selalu mengumpat. Selalu mengumpat orang, fitnah orang, ada domba, suka berdendam sama manusia kan. Itu Masud lah. So jangan letak nama anak Masud. Menghasut. Okey. Kemudian yang ketujuh apa lagi? Dasim. Dasim, D-A-S-I-M, Dasim. Dasim tugasnya memecah belahkan suami isteri. Suka mengadu dan akhirnya membuat jalan penyelesaian dengan cara bercerai lah. Dia menyebabkan pasangan suami isteri bercerai. Biasa Dasim. Menyuruh manusia marah bukan pada tempatnya. Dan marah yang bawa pada dosa. Juga menampakkan celah adik-beradik sehingga mudah bertengkar dan juga bermasam muka. Itulah tadi. Banyak lagi tu, dia ada 16. Saya tak baca semualah. Tuan-tuan cari sendiri. Baik. Itu kata syaitan tadi kan. Fa iza qara'ta syaitan fasta'i billah minasyaitonir rajim. Bila engkau nak baca Quran, bukan dah baca. Bila engkau nak baca Quran, maka mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Kemudian Allah Taala juga sebut dalam Quran, la yasma'una illa al-malil a'la wa yughzafuna min kulli janib. Dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat penduduk langit dan mereka pula direjam dengan api. Mereka pula direjam dengan api daripada segala arah dan juga penjurulah. Ini peristiwa ni berlakulah ketika sebelum diturunkan ayat surah jin. Sebelum turun surah jin, mana para malaikat masih lagi boleh mencuri berita-berita daripada langit. Dan berita-berita itu disampaikan kepada ahli nujum, dukun-dukun dan sebagainya. Ini tugas syaitan, jin, para jin sama jugalah. Mereka tugasnya mencuri berita-berita dan sampaikan kepada ahli nujum dan dukun, tok dukun dan sebagainya. Dan tok dukun pun akan ambil turun dia punya pesakit lah. Jadi pesakit pun percayalah macam tu. Baik, kemudian inna syaitan lakum aduun fatahzuhu wadua innama yad'u hizbahu liyakunu minal ashabis sa'id. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Dia hanya menyeru kawan menyertainya supaya isi neraka yang menyala. Supaya menjadi isi neraka yang menyala. So mana syaitan ni memang musuh pada kita. Macam mana pun dia tetap musuh. Kita buat kawan pun dia musuh. Apalagi kalau kita tak buat kawan.
Apalagi kita tak buat kawan. Cuma masalahnya syaitan ni tak nampak, tu lah kelebihan dia. Syaitan ni memang tak nampak. Kalau nampak senang tuan, kita ketuk kepala dia. Masalah syaitan ni tak nampak. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia lah. Dengan itu, dengan cara tu dia senang lah nak menggoda manusia, kan, mempengaruhi manusia. Sebab musuh tak nampak. Kalau musuh nampak, senang kan. So Allah Ta'ala jadikan kejadian ni macam tu lah. Kemudian apa lagi? Wa iz zayyana lakumus syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawm minan nas fa inni jarun lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika syaitan mempiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Sesungguhnya aku adalah pelindung dan juga penolong kamu. Maka apabila kedua-dua puak, angkatan tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan berdepan-depan, maka syaitan pun berundurlah. Kerana syaitan ni memang dia nak menggoda manusia, mempengaruhi manusia. Apalagi orang kafir kan, orang munafik juga. Dalam peperangan pun ada orang munafik. Zaman Rasulullah SAW kan, ada beberapa orang daripada orang Islam tadi, dia lari ke belakang. Lari kan, kerana takut dalam peperangan, takut terbunuh dalam peperangan. Jadi tentera Islam yang ramai itu akhirnya jadi sikit lah jumlahnya. Apalagi dalam peperangan apa tu, peperangan Uhud kan. Peperangan Uhud jumlah tentera Islam pun tak ramai jumlah dia. Tapi syaitan goda dia, pengaruh dia sehingga lari daripada medan perang. Macam tu. Akhirnya Islam kalah dalam peperangan Uhud. Masya Allah. Baik. Jadi pada hari itu dia ada siapa daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan juga penolong kamu. Maka apabila kedua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik tadi masing-masing kelihatan berdepan, syaitan pun bundur ke belakang sambil berkata, aku pun lepas diri pada kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tak dapat lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala sangat berat azab siksaan, tuan-tuan. Setelah dia berjaya menggoda manusia, akhirnya dia pun cuba lagi. Itu maknanya syaitan pun, hakikat sifat syaitan pun dia penakut juga. Dia pun menakut, tuan-tuan. Bukannya berani sekali. Bukannya berani pun syaitan tu, dia penakut. Kalau saatnya syaitan ni nampak kat dia pun cepat lari daripada kita. Jumpa lagi dia cabut. Takut dia dengan manusia. Malahan kalau kita lihat dalam kisah Sayyidina Umar kan, ketika Sayyidina Umar kan nak pergi hijrah, nak pergi hijrah, syaitan pun tak berani tu. Takut dia, takut bertepung dengan Sayyidina Umar. Macam tu. Baik. Kemudian apa lagi? Kalau lihat sini, nama asal syaitan ni siapa? Namanya adalah Azazil. Nama dia Azazil, dan dia ada macam pangkat lah. Pangkatnya Sayyid Al-Malaikah dan Khazin Al-Jannah. Tu pangkat dia. Sayyid, mana Sayyid ni penghulu lah, penghulu kepada para malaikat, dan Khazin ni macam penjaga syurga. Itu hebatnya. Dan dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala berpuluh ribu tahun, tuan-tuan. Berpuluh ribu tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi disebabkan oleh dia ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akhirnya dia jadi makhluk yang dikutuk oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, tuan. Baik. Ada pertanyaan, adakah syaitan ni hafal Quran? Adakah syaitan ni hafal Quran? Ada pertanyaan lah. Syaitan ni hafal Quran ke tidak, guys? Jadi ada riwayat menyatakan bahawa ada orang tanya dengan syaitan, "Wahai syaitan, kau hafal Quran tak?" Dia kata. Maka syaitan jawab, "Ya, saya hafal." Kan? Kalau kau hafal, cuba kau baca surah. Cuba kau baca. Maka syaitan baca. Apa yang dia baca, tuan? Dia baca, "Fawailul lil musallin." Nerakalah pada orang sembahyang. Dia kata itu. Dia tak baca ayat sambungan tu. Kan ayat tu ada sambungannya. Kan? Ada baca, "Fawailul lil musallin." Maka nerakalah pada orang yang sembahyang. Maknanya kalau dibaca ayat tu, ayat yang kata yang tak sempurna. Ayat yang tak sempurna. Mana kalau orang buat baik tu, dia akan diazab. Allah Ta'ala. Dia tak baca sampai habis lah ayat tu. Konon dia hafal lah. Tapi memang kalau ikutkan, dia ni memang ahli ibadah, dia hebat. Kan, dia ni alim. Alim, dan nama asalnya itulah Azazil, sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat dia. Kalau ikut disebut dalam kitab, dia kata, kita ingat kitab apa, ada beberapa nama kepada Azazil apa syaitan ini. Pada langit yang pertama namanya Ar-Rafi'ah. Ar-Rafi'ah maksudnya al-ibadah, al-abid. Langit kedua namanya Al-Ma'un. Al-Ma'un maksudnya ahli rukuk, orang yang banyak rukuk kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada langit yang ketiga namanya Al-Mazinah. Al-Mazinah maksudnya ahli sujud. Ataupun Al-Arif, orang yang banyak sujud pada Allah. Kemudian langit yang keempat Az-Zahirah. Hazirah maknanya orang yang selalu merendah dan takluk kepada Allah Ta'ala. Al-Wali. Kemudian pada langit kelima Al-Munirah. Al-Munirah makna selalu taat kepada Allah Ta'ala, dengan makna At-Taqi. Taqi kan orang yang taat. Kemudian pada langit keenam Al-Khalisah. Al-Khalisah. Okey. Pada langit yang ketujuh, yang keenam Al-Khalisah, maknanya bersungguh-sungguh dalam beribadah, ataupun Al-Khazin. Kemudian langit ketujuh Al-Ajibah, sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Sarana hidup. Ini nama-nama ya sebelum dia sebelum dia engkar kepada Allah Ta'ala, namanya hebatlah, tuan. Mana tertulis nama tu di langit-langit, langit pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Sebabnya kuat ibadah Allah Ta'ala. Jadi sebelum dilaknat Allah Ta'ala, Azazil ni menyerupai wajah rupawan. Wajah dia cantik, lawa lah, handsome lah, kan, Azazil ini. Kemudian dia mempunyai 4 sayap. Dia banyak ilmu, kemudian terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga pemimpin kepada malaikat Karubiyun. Pemaksud Karubiyun ni malaikat yang dekat Allah Ta'ala. Malaikat yang dekat Allah Ta'ala. Kemudian setelah dia enggan sujud kepada Nabi Adam, Allah Ta'ala memanggilnya Iblis. Baru tukar nama Iblis, asal nama Azazil, dan mengubah rupa mukanya daripada asal yang sangat indah menjadi bentuk seperti babi hutan. Ditukar rupanya daripada muka yang cantik, lawak, menjadi seperti menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah Ta'ala mengubah kepalanya menjadi kepala unta. Kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepalanya itu seperti wajah kera. Wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajah. Lubang hidungnya terbuka seperti ketel. Ketel, tukang bekam. Tak tahu mana ketel. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring gajah, taring babi hutan. Dan janggut
terdapat sebanyak 7 helai. 7 helai tuan-tuan. Tuan-tuan ada berapa helai janggut? Kan jangan ada 7 helai tuan. Kalau 7 helai tu tambah lagi. Baik, kemudian pendapat kedua, nur ataupun cahaya iman telah tali balik. Okey, itu ada nama-nama. Apa tadilah? Syaitan Iblis atau syaitan tadi. Baik. Kemudian iblis bersumpah untuk menyesatkan anak Adam daripada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, dia kata qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtakinanna zurriyatahu illa qalila. Qala fasab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafzir man istata'ta minhum bisautik wajlib alaihim bi khailika warajilika wasyarikhum fil amwal aulad wa'iduhum wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Dan dia berkata lagi, dia kata habarkan kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan untuk mengatasi aku. Jika engkau beri tempoh kepadaku sehingga hari kiamat, tentu aku akan menyesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit di antaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala firman, dia kata, apa kata Allah taala? Pergilah wahai iblis, lakukanlah apa yang kau rancangkan. Kemudian sesiapa yang menurutmu antara kamu, maka sungguhnya neraka jahanamlah bagi mereka. Itu kata Allah taala. Dan desaklah serta pujuklah sesiapa yang kau dapat memujuknya dengan suaramu. Dia kata, wastafiz man istata'na minhum bisautik. Dia kata, pujuklah siapa di kalangan mereka yang kamu dapat pujuk dengan suara kamu. Dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka. Dan turut campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda dan juga anak pinak mereka. Dan janjikanlah mereka dengan janji-janjimu. Padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Wa ma ya'idukumus syaitan illa gurura. Dia kata, tak ada yang dijanji oleh syaitan ini melainkan semua tipu daya melakukan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau wahai iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkan. Cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad menjadi pelindung bagi mereka. Ini yang kata dialog lah Allah Ta'ala dengan iblis. Allah Ta'ala kata, kau buatlah apa kau nak iblis. Mana-mana yang lemah iman bolehlah kau goda. Tapi yang kuat imannya kepadaku dan juga ikhlas kepadaku, maka sesungguhnya mereka tak akan mampu untuk menggoda dan juga mempengaruhi akan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Insya-Allah. Baik. Kemudian apa lagi? Dan syaitan ni sifatnya tidak dapat dilihat. Dia kata dalam sini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarahum, sungguhnya ia melihat akan kamu. Huwa, ianya, dan qabilahnya, min haitsu la tarawnahum, pada sekira-kira tempat yang kamu tak dapat melihat. Dia pandang kita, dia tengok kita, dia perhati kita. Ini sifat syaitan. Tetapi kita tidak mampu kan melihat akan diri dia. Ini antara sifat syaitan lah. Kejadian dia. Kalau sebut di sini dia kata, ini dalam Arab lah dia kata. Di antara tabiat syaitan itu dia kata la yura, kamu tak dapat lihat. Kemudian qabihu suratahu. Qabihu suratahu maknanya buruk rupa dia. Rupa dia buruk. Bukan cantik. Tapi ramai orang nak kata, ramai orang
nak jumpa dengan syaitan, nak berkawan dengan syaitan. Sedangkan syaitan tu rupa dia buruk. Patutnya kita cari orang muka cantik kan. Baik, kemudian saya tengok ya, saya select dulu skip dalam ni. Okey, nama-nama syaitan yang lain, sifat syaitan. Sifat syaitan antaranya al-batil, dia kata. Batil mana sikatnya wa yuridu syaitan ayudillahum dalalan ba'ida. Dan berkenak syaitan itu bahawa menyesatkan kamu akan sebagai sesat yang jauh. Ini antara sifat syaitan. Kemudian apa lagi sifatnya? Al-khaba'is. Khaba'is ni buruk dah. Kemudian apa lagi? Al-khada'. Al-khada' ni maknanya suka fitnah orang. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jin. Wahai anak Adam, dia kata janganlah terjadi dipitnahkan kamu oleh syaitan sebagaimana syaitan tadi mengeluarkan akan dua ibu bapa kamu daripada syurga. Fitnah ataupun nipulah, khada' ni penipu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan. Janganlah termakan fitnah oleh kamu oleh syaitan. Sebagaimana mengeluarkan ia akan dua ibu bapa kamu daripada syurga. Maknanya berjaya dah tipu. Kan maksudnya matut la yaftinannakum syaitan maksudnya la yahdi'annakum syaitan. Jangan ditipu akan kamu oleh syaitan. Sebagaimana dia berjaya menipu orang kata Tok Adam dan juga Siti Hawa daripada syurga. Kemudian apa lagi sifat syaitan? At-takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Ta'ala berkata para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dan dia enggan dan sombong. Itu sifatnya takabur lah. Apa lagi sifatnya? Al-ghawayah. Al-ghawayah maksudnya tertipu. Al-kufru, kufur sifatnya lagi. Kemudian al-isyan. Isyan, innal insana kana lirrahmani 'asiya. Sungguh syaitan adalah dia kepada Tuhan Rahman itu bersifat asi, mana orang maksiat. Kemudian khayla. Khayla qala ana khairu minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Berkata ia, sungguhnya aku lebih baik. Khalayak ni maknanya dia rasa lebih baiklah. Khaya lam alif amzah al-khayala. Dia rasa lebih baik daripada orang lain. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata sungguhnya aku lebih baik pada dia. Aku dijadikan kepada api, dia jadi kepada tanah. Adam menjadi pada tanah. Jadi siapa yang ada sangka dia lebih baik pada orang lain, itu dikatakan al-khayala. Khayala. Kemudian at-tamarrud. At-tamarrud sini tak letak mana sini. Kemudian al-karahiyah. Al-karahiyah matlah sebut dia kata inna syaitan yanza'u bainahum inna syaitana kan insani aduwan mubina. Sesungguhnya syaitan tadi dia akan menimbulkan keraguan di antara kamu, pemusuhan di antara kamu. Sesungguhnya syaitan adalah bagi manusia itu musuh yang paling nyata. Kemudian syaitan apabila berjumpa di antara kamu, dia akan menimbulkan pemusuhan. Pemusuhan, fasid dan juga perbantahan. Itu dikatakan al-karahiyah tadi. Bukan makna karahiyah ni makruh, bukan. Ada juga makna karahiyah, ada lagi makna lain al-karahiyah tadi. Tapi karahiyah ni maksudnya bila kita di kalangan kita ni jumpa, syaitan dia akan masuk, dia akan cuba pengaruhi supaya kita ni bergaduh. Kita bergaduh, berbalah, bertengkar. Gitu. Inna syaitan yalqi bainahum al-adawah wal fasad wal khasam. Syaitan tadi bertemu di antara kamu itu akan timbulkan permusuhan, kepasitan, wal khasam dan juga perbantahan. Itu sifat dia. Kemudian madakhil syaitan. Madakhil syaitan apa dia?
tempat terbit syaitan ataupun tempat tinggal syaitan fi qalbin mukmin, pada hati orang beriman. Ada banyak. Pertama antaranya al-ghadab, kemarahan. Kemarahan ni antara punca menyebabkan syaitan tu datang pada kita. Syaitan lahu madakhil kasirah fi qalbil insan. Syaitan itu baginya beberapa tempat masuk. Bagi syaitan itu baginya beberapa tempat masuk yang banyak pada hati manusia. Antaranya al-ghadab, marah. Marah menyebabkan syaitan datang. Kemudian at-tabzir. Tabzir maknanya membazir. Membazir pun menyebabkan syaitan datang pada kita. Innal mubazirin kana ikhwanas syayatin. Orang bazir ni saudara syaitan. Wa kana insyani rabbih kafura. Semua syaitan tu bagi Tuhannya adalah sifatnya kufur. Kemudian yang ketiga, nisyanu zikrillah, lupa menyebut nama Allah. Lupa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. An-nisyan zikrillah. Kemudian apa lagi? Al-asim wal munkar. Asim mana buat dosa dan juga buat munkar. Ini pun antara madakhil syaitan lah. Tempat masuk syaitan. Kemudian apa lagi? At-ta'assub bil mazahib. Ta'assub kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Ta'assub sangatlah. Ini antara sebab jugalah kepada syaitan tadi. Kemudian yang keenam, al-bakhlu wal khub min al-faqri. Bakhil dan takut daripada fakir. Bakhil dan takut daripada kefakiran. Ini pun menyebabkan madakhil syaitan. Kemudian at-takfir fi zatillah. Takfir mana mengkufurkan pada zat Allah Taala, mentakfirkan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ke-8, khamru wa maisir, arak dan juga judi. Arak judi pun madakhil syaitan. Kemudian yang ke-9, al-hasad. Hasad ini pun termasuk dalam madakhil syaitan. Banyak lagi lah, dalam banyak sangat ni. Saya ambil daripada internet. Macam-macam. Saya ambil daripada internet lah, dan internet yang laman web bahasa Arab lah. Bahasa Arab punya. Kemudian wasail syaitan, wasilah pada syaitan li ta'sir al-nas, untuk beri berkesan pada manusia, antaranya al-waswas. Waswas pun termasuk dalam masuk dalam wasilah syaitan. Apa lagi? Banyak lagi lah. At-ta'zin, tazyin, memperhias. Tazyin ni memperhias, mempercantikkan. Tazyinul qabih, mempercantikkan benda yang tak elok. Pun termasuklah. Mempercantikkan benda yang tak elok. Memperbaguskan benda tak elok. Benda tak elok. Tak elok tapi dia cantikkan. Kemudian takbihul hasan, memperburukkan benda elok. Memperburukkan benda elok. Benda tu buruk tapi dianggap sebagai benda elok. Cantiklah. Ini pun termasuk dalam kata apa tadi? Dia punya tempat lah syaitan tadi. Wasail syaitan yang ke-8. Wasail syaitan li taksi al-nas. Dia kata. Ini semualah syaitan punya panjang ni. Baik, seterusnya kita lihat pada Al-Quran tadi. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Tadi ada ayat Quran kita baca tadi lah. Kama arhaja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasuhuma yuriyahuma sawatuhuma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syaitan awliya lillazina la yu'minun. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, dia kata, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu daripada syurga. Sambil dia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan pada mereka aurat mereka berdua. Ya, sebelum itu aurat mereka ditutup dengan begitu rapi. Sesungguhnya syaitan dan kaummu melihat kamu dengan keadaan yang kamu tak dapat melihat mereka. Syaitan dan kaumnya, dia dapat lihat kita, dia pandang kita selalu.
berhati kan. Sama juga dengan malaikat. Malaikat pun berhati kita kan. Ni makhluk-makhluk halus tak nampak ni. Kan? Ha. Sungguh syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan yang kamu tak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi yang Quran, dia kata qala fa bima awaitani la'aqudannahum lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksaruhum syakirin. Maka Iblis pun berkata, dia kata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Dia kata. Kemudian aku datang mereka, sama ada daripada depan mereka, aku datang pada mereka pada belakang, aku datang pada mereka pada kanan, kiri dan sebagainya. Dan kau tak akan dapati kebanyakan daripada mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebabnya kita lihat tuan-tuan, ramai kaum Malaysia kerana tak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang bersyukur ramai juga. Yang tak bersyukur pun ramai. Yang semayang ramai. Tak semayang pun ramai juga. Ramai lagi kena tak semayang. Kadang rumah depan masjid. Rumah depan masjid, depan surau. Tuan. Tak? Depan masjid, depan surau tuan rumah. Tak datang. Gayu pun tak datang ke masjid, surau. Itu lagi parah lah tu. Okey. Azan nak masuk Isyak. Okey. Allah.
La ilaha illallah. Salatu alaikum. Ati Sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah wa syarafajatal aras wa baqum. Jadi kalau sini dia kata macam yang tadi kan, dia sebut ada kill lah, dia kata asyaitan yahfizul Quran wa dalilu ala zalika. Syaitan tu hafal Quran dan dalil atas demikian annahu wa sesungguhnya lamma suila yauman, tatkala satu hari dia ditanya hal tahfazul Quran, adakah kau hafal Quran? Fa ajaba duna taraddud, maka dia jawab tanpa ragu-ragu, na'am ahfaz, dia kata ya aku hafal. Ya aku hafal. Qila lahu izan, kalau begitu dia kata asmi'na ma tahfazu, pendengarkan apa yang kau hafal. Pendengarkan apa yang kau hafal. Qala syaitan, maka syaitan berkata wailul lil musallin, neraka wil bagi orang sembahyang. Itu dia diam. Kan? Wailul lil musallin, neraka bagi orang sembahyang. Summa qila lahu, kemudian dikatakan zidna, tambahkan lagi. Maka syaitan berkata wala taqrabus solah, jangan kamu hampiri sembahyang. Gitu. Jangan kamu hampiri sembahyang. Maksudnya dia tak suruh kita sembahyang lah. Summa qila lahu zidna, kemudian dikatakan baginya zidna, tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Qala syaitan, maka syaitan pun berkata lagi wa aqarru ma tayassaru minhu. Wa aqarru, dan aqarru mana pengakuan oleh kamu, kan, ikrar oleh kamu apa yang mudah daripadanya, ataupun buatlah apa yang dimudah, apa mudah jelah kau buatlah gitu. Kemudian dia kata al-an ma ra'yukum, kalau macam tu apa pendapat kau? Dia dah cakap macam mana pandangan kau semua? Kan, belagak dia syaitan ni, dia belagak. Okey, itu antara nak sebut bahawa syaitan tu hafal Quran. Tapi hafal Quran pun dia tak beramal. Macam disebut di sini, dia kata dalam Islam Webnet, dia kata hal syaitan hafizul Quran, adakah syaitan tu hafal Quran? Dia kata fa inna syaitan ya'lamu Quran karim wa ma fihi minal ghitati wa 'abbara wal hujjaj. Semua syaitan tadi mengetahui Quran dan apa yang terkandung di dalamnya, sama ada dari segi ibarat Quran dan juga segala hujah-hujah dalam Quran tadi. Walaysa makna zalika annahu yahfazahu aw yuqarrahu aw yu'minuhu, tetapi bukanlah makna demikian tadi dia menghafal, dia kata. Ada pula menyatakan bahawa syaitan tu tahu Quran, dia tahu Quran tu, tapi bukan makna dia hafal. Dan bukan makna dia beriman. Walakinnahu balahu wa qamat bihil hujjah alaihi, tetapi dia menggunakan Quran tadi sebagai hujah atas dia lah, dengan tujuan dia nak tipulah manusia. Berkata ulama tafsir, dia kata hakaza nulijul Quran fil uqudil musyrikin. Demikian juga dimasukkan Quran dalam hati-hati orang musyrik. Fa innahu yasma'unahu, sungguhnya mereka itu mendengar Quran. Wa yafhamunahu, dan mereka faham. Wa yudrikuna khasa'is, dan mereka mendapati akan segala khasiat-khasiat daripada Quran. Walakin la yastakiru fi qulubihim, tapi benda itu tidak tertanam. La yastakiru fi qulubihim, tetapi benda itu tidak tertanam dalam hati mereka, akan sebagai tertanam yang tasdik, yang betul-betul benda tertanam lah. Bal hum mukazzibuna bihi, tetapi mereka itu mendustakan. Tapi mereka itu mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena kata ulama tafsir, mana orang kafir dia pun dia faham, ada separuh ni faham, yasma'unahu wa yafhamunahu, mereka dengar Quran tadi dan mereka faham. Wa yudrikuna khasa'is, dan mereka mengetahui segala keistimewaan yang terdapat Quran tadi. Walakinnahu la yastakiru fi qulubihim, tetapi benda tu tak tertanamlah dalam hati mereka. Akan tertanam yang betul-betul tertanam.
Fasyaitan ya'rifu ba'dul khasa'il Quran. Maka syaitan juga mengenal sebahagian daripada keistimewaan Quran. Kama ja'a fi sahihaini, sebagaimana yang datang dalam dua yang sahih. Wa ghairihima, dan selain daripadanya. Annahu ulima ba'dul sahabat radhiyallahu ta'ala hum ba'du khasa'il ayatul kursi. Sebagaimana dia tahu tentang khasiat ayat kursi. Mana sahabat pernah cerita kan, ada seorang sahabat kan, dia jumpa syaitan tadi. Dan syaitan tadi menceritakan akan kelebihan ayat kursi. Pernah dengar kan cerita kan? Syaitan, mana sahabat tu dia syaitan tu mencuri makanan. Dia mencuri makanan. Akhirnya sahabat tu dapat tangkap dia. Dapat tangkap dia, tapi dan dia janji tak akan buat lagi. Tapi dia datang balik curi makanan. Curi makanan. Sahabat tangkap dia. Lepas tu dia merayu-rayu, akhirnya lepas. Lepas. Dan akhirnya kali yang last kali dia curi lagi makanan dan akhirnya dapat tangkap kan. Dan dia menjanjikan akan buka sesuatu kelebihan terhadap Al-Quran lah. Itulah berkenaan ayat kursi tadi. Jadi ayat kursi ini boleh digunakan untuk lindung diri kita daripada syaitan. Fasyaitan ya'rifu ba'dul khasa'il Quran. Syaitan mengetahui sebahagian khususiah Quran, sebagaimana yang datang dalam dua hadis sahih. Wa ghairihima, dan selainnya. Annahu ulima ba'dul sahabat, sesungguhnya diketahui sebahagian dari sahabat radhiyallahu ta'ala akan sebahagian kelebihan ayat kursi. Yang mana kelebihan ayat kursi tadi mereka dapat tahu daripada syaitan yang mencuri makanan tadi. Dan benda itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mulanya sahabat tu tak tahu itu adalah syaitan. Maka akhirnya Nabi kata, itulah syaitan, dia kata. Syaitan yang telah mengajar pada kamu itu akan kelebihan ayat kursi. Masya Allah. Itu salah satu sedikit penambahan daripada saya. Mudah-mudahan insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Syaitan jin minal jinnati wan nas. Ada pendapat menyatakan sama je, jadikan daripada api. Syaitan dijadikan daripada api, kan? Dan jin pun daripada api juga. Dia daripada api, tapi api yang itulah. Kan ketika api itu membakar, kan dia naik turun kan. Daripada api itulah dijadikan akan jin itu. Jadi jin daripada itu. Malaikat jadi kepada nur, cahaya. Manusia dijadikan daripada tanah. Jadi sebabkan dijadikan pada api, maka dia kata aku lebih baik pada engkau. Tapi dia kelas sifat dia. Wallahu a'lam bishawab. Lain soalan? Tak ada. Okay, habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan ma'lum taqabbala. Rizqan halalan mubarakatan katsira wasi'an fatai alim lana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana ta'alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qafalallah.